الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab sunnah wudu. Bab sunanil wudu. Bab sunanil wudu. Bab sunnah wudu. Muka surat 44. Al-faslul awal, fasal pertama. Hadis pertama. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang kamu bangun dari tidurnya, janganlah dia membenamkan tangannya ke dalam bekas air sehinggalah dia membasuhnya sebanyak 3 kali, kerana dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Jadi dalam hadis ini jelas Nabi SAW melarang seseorang yang tidur, kemudian bila dia bangun tidur, dia terus mencelupkan tangannya ke dalam bekas air untuk berwudu. Bahkan Nabi SAW menyuruh supaya dibasuh terlebih dahulu tangan itu sebanyak 3 kali. Alasannya kerana boleh jadi kamu kita kata menyentuh tempat-tempat tertentu ataupun menggaru di bahagian-bahagian kita kata kemaluan, menyebabkan ada terlekat kesan-kesan daki ataupun kekotoran di celah-celah jari itu. Jadi bila kamu celup tanpa basuh terlebih dahulu, maka dia menyebabkan kotor air itu. Baik. Itu maksud umum hadis. Baik, hukum yang ditunjukkan oleh hadis ini secara umumnya merangkumi tidur pada waktu malam, pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Secara umumnya begitulah. Tetapi lafaz akhir hadis, kerana seseorang itu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Jadi kata-kata akhir Nabi ini seolah-olah menunjukkan tidur yang dimaksudkan itu hanya pada waktu malam sahaja. Seolah-olah begitulah, hanya tidur pada waktu malam sahaja. Ia disokong pula oleh riwayat yang lain yang dengan jelas menunjukkan bahawa hadis ini bermaksud pada waktu malam. Misalnya hadis riwayat dalam Sunan Abi Daud an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum min al-lail fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha 3 marrat fa innahu la yadri aina batat yaduh. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang kamu bangun dari tidur waktu malam. Dalam riwayat ini jelas sebut waktu malam. Dalam hadis tadi tidak disebut. Jadi hadis ini jelas sebut waktu malam. Bila seseorang kamu bangun dari tidur waktu malam, maka janganlah memasukkan tangannya ke dalam bekas air sehingga dia membasuhnya sebanyak 3 kali, kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam.
Baik, sebagaimana yang disebutkan di atas, riwayat secara isyarat tangan yang bermalam dan yang jelas menyebutkan pada waktu malam seolah-olah menunjukkan hukum ini khusus untuk tidur waktu malam sahaja. Namun begitu terdapat ulama yang tidak mengkhususkannya untuk tidur waktu malam sahaja. Misalnya pengarang Mir'atul Mafatih menyebutkan pelbagai pendapat ulama tentangnya. Dengan menyebutkan illat sebab berdasarkan kepada nas menghendaki boleh dihubungkan tidur siang dengan tidur malam. Disebutkan malam hanyalah dari sudut kebiasaan sahaja. Bahkan dikatakan bahawa hukum membasuh tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam bekas air bukan khusus pada bangun dari tidur saja. Sebaliknya hukum tersebut juga digunakan pada orang yang syak tentang kenajisan tangannya. Ini kerana yang zahir dari maksud hadis ialah bila seorang kamu syak pada dua tangannya secara mutlak. Itu sebenarnya Nabi nak bagi tahu. Ia merakumi sama ada bangun dari tidur atau sebab yang lain. Dia beginilah sebenarnya. Saya sebut supaya lebih ringkas sebelum kita tengok pada respon Imam Nawawi. Hadis ini sebenarnya ulama melihat, kebanyakan ulama, sebenarnya kebanyakan ulama mengatakan hadis ini khusus kepada tidur pada waktu malam. Sebab tidur pada waktu malam ni dia tidur yang lama. Dan tidur tu lebih khusus daripada tidur lain. Tidur waktu malam ni pakaian pun lain. Kalau tidur siang hari qailulah tu kita kata tidaklah sebagaimana tidur pada waktu malam itu. Jadi kemungkinan tangan tu menggaru di tempat-tempat ataupun menyentuh tempat-tempat sulit itu dia sebenarnya sangat tinggi, sangat besarlah kita kata dalam keadaan tidur pada waktu malam. Kalau tidur qailulah ni siang hari kita kata dekat waktu zuhur tu, sama ada sebelum atau lepas zuhur, boleh jadi seorang tu dari segi pakaian pun tidaklah kita kata mana lebih lengkap pakaian. Tapi kalau tidur waktu malam ini pakaian tu kira pakaian tidur lah. Kira-kiranya tidur tu sangat mendedah aurat. Sebab apa? Sebab tidur malam tu tidur yang betul-betul untuk rehat. Kalau tidur waktu lain tu tidur sekejap saja. Ada ulama kata begitu. Walau bagaimanapun setengah ulama kata tidak. Walaupun hadis ni berdasar pada riwayat lain, misalnya riwayat dalam Sunan Abi Daud tadi jelas sebut bangun dari waktu malam. Tak apalah, malam lah. Mana bila digabung hadis tu menunjukkan sebenarnya bangun yang dimaksudkan di sini adalah bangun tidur tu tidur pada waktu malam. Baik. Jadi bagi ulama dia kata tak apalah kalau kita terimalah maksud hadis ni pada waktu malam pun. Jadi kenapa Nabi suruh basuh tangan? Apa sebab? Kerana kemungkinan. Sebab seorang itu bila tidur kan disebut tidur ni naum tu akhul maut, tidur tu adik-beradik mati. Kita tidak tahu tangan itu misalnya menggaru kemaluan ke misalnya. Walaupun adalah setengah ulama kata hadis ni lebih menjurus kepada satu masyarakat Islam, sekelompok masyarakat Islam yang tinggal di kawasan yang terlalu panas itu. Selepas ni ada disebut, Imam Nawawi pun sebut. Tak apalah. Jadi bagi ulama yang mengatakan bahawa hadis ini bila kita tahu illat kenapa Nabi suruh basuh tangan terlebih dahulu, kerana yang dimasukkan celup tangan tu, celup tangan dalam bekas tu maksudnya hendak berwudu. Sebab zaman Nabi SAW tidak ada paip. Jadi dalam banyak hadis kita tengok Nabi bila nak ambil wudu tu Nabi celup. Gharfah ni satu cebukan. Sebelah tangan dia panggil gharfah. Kalau dua ni dia panggil gharfatain. Maknanya celup dengan tangan. Untuk cebok air, untuk berwudu. Jadi itulah Nabi suruh basuh terlebih dahulu tangan tu. Kuku ada sakit baki, najis dan sebagainya. Sebab ada setengah-setengah sahabat tu memanglah. Dia beristinja tu bukan dengan air, dengan batu. Tapi bila tidur pada waktu malam boleh saja berpeluh, mungkin kawasan kemaluan itu bila kena air itu mungkinlah kita kata kesan tu kalau tidak kuat pun mesti ada. Sebab basuh dengan beristinja dengan batu ni dia tidaklah lebih sempurna berbanding istinja dengan air. Jadi keadaan-keadaan itulah. Sebab itulah Nabi suruh begitu. Baik. Jadi bagi ulama yang mengatakan hadis ini boleh kita pakaikan untuk semua tidur, tidak semestinya tidur waktu malam kalau ada illat yang sama. Illat tu apa? Kotor, kemungkinan kotor. Jadi bagi orang yang tidur pada siang hari, boleh jadi dia berpakaian lengkap lah. Misalnya orang tidur, dia bekerja, dia tidur di pejabat dia misalnya tak, antara pukul 1 hingga pukul 2, itu qailulah lah. Jadi pukul 2 tu dia bangun, jadi tidur tu dengan pakaian lengkap itu. Mana apakah dia akan dapat sunnah juga basuh tangan?
Bila dia bangun tu, sebelum dia ambil wudu, dapat sunnah ke tidak kalau dia basuh tangan terlebih dahulu? Sedangkan kemungkinan tangan dia tu menggaru di tempat-tempat yang sulit itu menyebabkan lekat dia punya, kita kata kotoran lah di kuku tu, mungkin tidak ada tu tidur waktu tu. Itu. Sebab tu kebanyakan ulama kata ni tidur khusus pada waktu malam. Tetapi mengikut setengah ulama, dia kata tak kira lah tidur waktu malam asalkan ada ilat itu. Jadi kalau dalam kisah yang sebut orang tidur di pejabat antara pukul 1 dan pukul 2, selepas dia salat dia tidur sekejap, sekitar 20 minit misalnya, dalam keadaan pakaian lengkap lah, jadi kemungkinan menggaru di tempat-tempat sulit itu tidak ada. Maka tidak ada ilat tu, tak perlulah basuh tangan. Tapi kukuk mana pun ada ulama kata basuh tangan itu bila kita hendak berwuduk itu dia tetap ada sunnah. Sebab apa? Sebab salah satu yang kita lakukan sebagai amalan walaupun tidak rukun wuduk adalah memasukkan air ke dalam hidung, dalam mulut. Mesti kita guna tangan itu. Kita guna tangan. Jadi kalau tangan tu kotor, tak semestinya menggaru di kemalu. Bau kotor tangan. Tak semesti. Macam-macam lah ulama bincang. Sebab itulah kebanyakan ulama kata tidur saja bila nak ambil wuduk memang ada sunat basuh tangan itu. Itu ada ulama yang sebut gitu. Jadi yang ini lebih patut lagi. Yang tidur pada waktu malam lebih patut lagi. Baik. Cuba tengok semula ini. Walau bagaimanapun dia ada pandangan lain berkait dengan hadis. Cuba kita tengok pandangan Imam Nawawi macam mana. Ni. Ini pun penting juga kita tahu ni. Kukuk mana pun bila kita baca pandangan Imam Nawawi ni tetap ilat itu ada. Walaupun tidak di tempat yang disebutkan di sini. Cuba tengok. Apa kata Imam Nawawi berkait dengan hadis ini? Imam An-Nawawi ketika menghuraikan hadis ini beliau berkata, Imam Asy-Syafi'i dan ulama yang lain mengemukakan maksud sabda Nabi SAW. Jadi maksudnya Imam Syafi'i dan ulama lain kata hadis ni dia ada latar belakangnya. Mana dia ada konteks, dia ada hal yang berkait dengan hadis ni. Orang panggil asbab wurud lah, asbab wurud hadis. Apa yang melatari hadis ini, latar belakang hadis ini. Jadi bila Nabi sebut kerana dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Sebenarnya latar belakang hadis ini adalah berkait dengan penduduk Hijaz. Penduduk Hijaz yang jauh daripada Madinah. Setengah ulama kata di kawasan dia ni lebih panas daripada Madinah. Dan nak dapat air itu sukar. Jadi puak-puak dia ni ramai yang beristinja dengan batu ataupun objek yang seperti batu itu. Mereka beristinja menggunakan batu dalam keadaan negeri mereka sangat panas. Bila seorang dari mereka tidur, dia akan berpeluh. Orang yang tidur pula tidak dapat menjaga tangannya agar tidak bergerak ke tempat najis atau bisul atau kutu atau kotoran yang lain. Boleh jadi garu kepala misalnya. Kemungkinan tidak semestinya tangan itu menggaru di kawasan najis saja, di kawasan kemaluan saja. Tidak semesti begitu. Jadi hadis ni kalau mengikut Imam Syafi'i dan ulama-ulama lain, hadis ni dia lebih khusus Nabi sebut tu kepada penduduk Hijaz. Sebab kalau nak banding penduduk Madinah, dipuji penduduk Madinah dari sudut kebersihan itu. Dia sudut jaga kebersihan itu. Itu pandangan Imam. Jadi kalau kita melihat pandangan ini lebih lagi lah sepatutnya. Baik, hadis ini menjadi dalil kepada banyak masalah di dalam mazhab kita dan mazhab jumhur. Mazhab kita ni maksudnya mazhab Syafi'i lah. Antaranya, pertama, najis yang mendatangi air yang sedikit akan menyebabkan air tersebut menjadi najis walaupun najis itu sedikit dan tidak merubah air kerana sesuatu yang melekat pada tangan dan tidak boleh dilihat merupakan sesuatu yang sangat sedikit. Ini isu air yang tidak cukup 2 qullah lah. 2 qullah itu. Air yang tidak cukup 2 qullah sebab dia satu bekas. Jadi kalau ada saki-baki kotoran di celah-celah kuku, walaupun tidak merubah warna, bau dan rasa air itu, tapi oleh kerana air itu terlalu sedikit, kalau terkena najis, maka air itu sudah jadi tidak mutlak. Bukan dikira air mutlak tidak boleh diguna, sudah jadi mutanajis lah, soalnya begitu. Tu. Jadi kebiasaan orang Arab adalah menggunakan bekas yang kecil yang kurang dari 20. Ini memang jelas. Nabi bila bangun tidur, Nabi nak ambil wuduk tu, air yang Nabi celup tu, air tu satu bekas kecil saja. Sehingga bila Nabi guna tu, kalau ada saki-baki tu, maknanya memang orang lain boleh gunalah air tu. Tapi air itu memang bekas yang sangat kecil. Bahkan dalam kitab Sunan Nasa'i yang kita belajar di Masjid Langat pun, bagaimana ulama memberikan pandangan hadis seumpama ini. Hadis ini dan hadis-hadis yang seumpama ini, mana saiz bekas. Sebab dia begini, dalam riwayat lain ada sebut nama bekas. Dia orang Arab ni, bekas dia ni
Dia ada nama-nama tertentu. Bahkan dengan nama tu ulama boleh kesan saiz bekas itu. Jadi semua hadis yang menyebutkan bekas yang Nabi celuk tangan tu semuanya tak cukup 2 qalah. Bagi orang yang kata kena 2 qalah tu, kalau cukup 2 qalah, kalau najis yang sedikit tidak merubah dia punya kedudukan air dari segi rasa, bau, warna dan sebagainya, tidak dikira mutanajis air itu. Jadi ada ke tidak satu hadis bila Nabi bangun, Nabi celuk tangan dalam bekas tu saiz dia boleh menampung 2 kullah air. Anggar ada 2 kullah? Tak ada. Semuanya bekas tu bekas yang kecil. Jadi maknanya berdasar pada hadis ini, bagi mana dalam mazhab Syafi'i ni, bagi maknanya, jadi ini dalil bagi ulama yang mengatakan air itu akan jadi air mutanajis jikalau dimasuki najis sekiranya air itu air yang sedikit, tak cukup 2 qalah. Itu maksudnya. Hadis ini antara dalil. Yang kedua, ini kita tinjau dari sudut fiqh lah. Yang kedua, perbezaan antara air datang kepada najis sama ada dengan menjurus. Tadi mana najis masuk dalam air itu sebab tangan bila dicelup, mana kalau najis ataupun yang melekat di kuku tu, mana najis tu masuk dalam air. Yang kedua, perbezaan antara air datang kepada najis. Tadi najis datang pada air, yakni masuk dalam air. Ini tidak ni. Perbezaan antara air datang kepada najis sama ada dengan menjuruskan air ke atas najis, dan najis datang kepada air seperti memasukkan najis ke dalam air. Jika air datang kepada najis, maka air akan menghilangkan najis. Sebaliknya, jika najis datang kepada air, najis akan menjadikan air tersebut bernajis. Apa maksud dia? Dia ceritanya begini, kalau kita baca tu pening, tak faham apa sebut. Dia maksudnya begini. Jadi isu sekarang ni, kalau kita tengok dalam hadis ni, makna Nabi memasukkan tangan dia ke dalam bekas. Jadi kalau ada sakit baki, kita kata hasil daripada istinja dengan batu tu, mungkin adalah najis yang terlekat kerana garu pada waktu malam tu. Jadi bila tangan tu dimasukkan ke dalam air, maka air itu akan menyebabkan jadi air mutanajis sebab dia telah dimasuki oleh najis itu. Sebab air itu tak cukup 2 kullah. Satu isu lagi, najis kemudian dijirus air atas najis, macam mana jadi? Itu isu dia. Itu isu yang kedua lah. Jadi dia begini, sini dia tidak sebut dengan jelas sebenarnya ini. Dia isu air ni isu ni air sedikit lah, katakanlah contoh kita tengok ada najis lah. Najis tu atas lantai, kita pun jirus dengan air. Air itu sebenarnya mana? Air yang sedikit. Jadi bila air itu dijirus atas najis, air itu sedikit, maka air itu sudah dikira air mutanajis, sama saja. Kecuali air itu air yang banyak dan berlaku pergerakan. Sebagai contoh, ni sebab zaman Nabi dulu tanah dia tanah pasir. Misalnya kita kata air kencing, bila dijirus, air itu dia akan bawa air kencing itu masuk sampai ke dalam tanah sehingga hilang, tak bau dah. Maka boleh salat di situ kalau ikut fiqh. Tapi syaratnya pasir lah. Kalau tanah dia tidak akan merosak, tak boleh lah. Lebih-lebih kalau lantai tu. Sebab dulu, tapi dalam kes sekarang, kalau dalam kitab-kitab baru, dia panggil majral ma'. Saluran air keluar, misalnya dalam tanah kan dia ada air, tempat air buang tu. Jadi kalau seorang itu kencing di situ, sebagai contohnya, dia pun jirus di kawasan situ. Kemana air? Air kencing itu dibawa oleh air itu, dia pergi ke satu takungan dia, tangki septik itu. Maknanya air kencing itu sudah tidak ada dari situ. Makna di situ tu, kalau kita nak ambil wuduk boleh, tidak dikira tempat najis. Boleh faham tak? Bau pun hilang dia. Padahal tak cukup 2 qalah pun air yang dijirus tu. Tapi kalau di kawasan tanah yang kita kata keras, itu tak boleh begitu. Sebab kalau kita jiruh pun air itu dia akan berada di situ juga. Dan air itu telah bercampur dengan najis. Air itu sudah jadi mutanajis. Walaupun bukan najis yang mendatangkan air yang dijiruh atas najis. Sebab itulah zaman kita sekarang ni, sebenarnya kita kena tengok dalam konteks dia lah. Bila contoh lah, kayak dalam bilik air. Katakanlah soal itu dia tidak kencing dalam mangkuk tandas lah. Kata dia kencing tempat air buang itu, ataupun di lantai, kemudian dia jirus, dan air itu air itu telah mengalir masuk dalam air buang itulah, majral ma' itu, tempat lalu air itu. Jadi air itu dia bawa sekali dengan air kencing, menyebabkan jadi bersih lantai itu, bau pun tidak ada.
Bau pun tidak ada. Jadi sudah pergi ke tempat lain. Jadi tempat tu dikira bersih di segi fiqh. Masalah kita rasa tak selesa nak ambil wuduk situ tu hal lain. Itu hal lain. Tapi kalau nak dari segi fiqh tak ada. Mana najis tu sudah dikira dibawa oleh air. Dia pergi ke tempat lain. Tu. Sebab tu kira zaman Nabi tu air kencing tu lain. Kalau najis yang dah betul kita kata air apa ni, kita kata taik lah kita kata. Dia tidak seperti air kencing. Kalau kita jiru atas pasir pun dia akan melekat tu sebab dia dalam bentuk air. Dalam bentuk air tu lebih pejal, bukan seperti cair seperti air kencing tu. Air tu dia hukum lain. Itu yang dimaksudkan di sini. Maknanya kawasan itu tetap tidak bersih juga. Kalau najis tu dalam bentuk pejal gitu. Kecuali air kencing itu lain. Cuma dalam bahagian kedua ni apa yang nak disebut sama ada najis itu masuk dalam air yang sedikit ataupun air itu disiram di atas najis, air itu pun sedikit, maka dia tetap dikira mutanajis kedua-duanya. Sebenarnya itu maksudnya. Sebab itulah kita kena ingatlah isu air 20 ni dia satu perbincangan besar lah. Baik, tak apalah. Jadi tetap dikira najis juga. Yang ketiga, basuh sebanyak 7 kali tidak umum pada semua najis. Ia hanya disyariatkan pada jilatan anjing sahaja. Pada jilatan anjing saja. Jadi isu basuh 7 kali ni bukan umum. Ni untuk jilatan anjing saja. Jadi apa maksudnya? Untuk jilatan anjing. Maknanya kalau tersentuh dengan anjing macam mana? Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i, dikata kalau sama-sama kering tak apa. Kalau salah satu basah itu tak boleh. Tapi itu pun tidak sependapat. Tapi kalau isu jilatan anjing, dia lebih ketara lagi. Perbincangan ulama kena basuh 7 kali. Ini kita bercakap dalam konteks mazhab Syafi'i lah. Begitu. Baik, keempat, kawasan istinja tidak suci sepenuhnya dengan batu. Yang ketiga tu kena fahamlah, kalau najis selain daripada mughallaz, selain daripada anjing dan babi tu tidak perlu basuh 7 kali. Itu 7 kali untuk anjing pun ni khilaf ulama. Cuma di sini disebut tentang jilatan. Tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i tidak seperti jilatan. Mana kalau tersentuh kulit kita, sama ada kulit kita basah ataupun kulit kita kata anjing itu basah ataupun basah kedua-duanya, tu memang kena basuh 7 kali, kita panggil samak lah. Sertu tu. Tapi kalau kering kedua-dua tak apa. Begitu asasnya, begitulah. Kita bincang kemudian. Yang keempat, kawasan istinja tidak suci sepenuhnya dengan batu. Bahkan masih tinggal kesan najis tetapi dimaafkan untuk sembahyang. Okey, ini penting. Ini yang penting. Kena tanda ni. Baik. Sekarang ni isu dia sekarang ni dah. Ni mengikut, kalau kita mengambil pandangan Imam Syafi'i tadi, mengikut kata-kata Imam Nawawi, kalaulah betul hadis ini berlatar belakangkan kepada masyarakat Hijaz yang berada di kawasan panas dan mereka ni nak dapat air pun sukar, menyebabkan mereka beristinja itu bukan dengan air, dengan batu. Isu dia sekarang ni kerana orang yang beristinja dengan batu ni tidaklah sempurna, tidaklah cuci sepenuhnya seperti guna air. Itu ilat sebenarnya. Jadi kalau tempat kita Malaysia ni, kita kata tidur waktu malam, bahkan kita nak tidur tu bukan sebelum ambil wuduk, kita basuh dulu kemaluan, kubur dan dubur. Setengah tu memang basuh daripada pinggang ke bawah. Itu biasa orang-orang tu amal begitu untuk kebersihan. Jadi dia kata lebih segar, memang lebih segar pun kalau kita tidur. Jadi maknanya istinja tu bukan dengan batu, dengan air. Maknanya hadis kalau nak kira begitu, maknanya tidak sunatlah kita basuh tangan. Sebab ilat tu tidak ada. Kalau begitu. Kalau kita pakai pendapat itu. Sebab apa? Sebab kita beristinja dengan air ni kira bersih. Memang bersih, tak bau pun. Sebabnya dalam kitab sebut orang yang beristinja dengan batu ni sebenarnya bau tu masih ada. Sebab tu ulama kata cara yang terbaik istinja ni guna batu dan yang seumpama batu kemudian basuh dengan air, itu yang paling afdal. Sebab tu kalau kita guna tisu, misal sama ada kubur ataupun dubur, kita guna tisu terlebih dahulu, kemudian kita basuh dengan air, itu ulama kata paling sempurna. Memang ada pun sahabat amal begitu. Bila dia beristinja, dia istinja dengan batu dan dia guna air. Jadi pengguna air itu jimat. Sebab dia telah buang air najis tu. Cuma dia basuh tu sekadar yang adalah terlekat sedikit di kawasan itu. Maknanya lebih je.
Yang kedua, dengan buat begitu, mana tangan kita tu tidak akan berlumuran dengan najis. Itu antara hikmah dia nya. Jadi kehendak agamanya seboleh-boleh jangan sentuh direct najis tu, sehingga jadi bergeluman tangan tu dengan najis. Itu yang dikehendaki di sini. Tapi kuku mana pun beristinja ni dengan batu ni, walaupun mungkin kemungkinan besar najis itu masih ada, tapi dimaafkan untuk sembahyang. Jadi kalau tempat kita tak akan buat lagi ni sebab tak selesa. Sebab air ni boleh naik perahu tempat kita ni. Banyaknya air. Tak timbul masalah. Tapi di setengah-setengah tempat yang tidak ada air tu, memang kebenaran syariat guna batu dan seorang batu tu satu rahmat tu sebenarnya. Dengan itu pun dia sudah boleh salat dengan yakin. Tak timbul dah was-was itu. Itu. Kelima, mustahab dan dituntut basuh najis sebanyak 3 kali. Sebenarnya bukan basuh najis ni, basuh kawasan najis tu. Najis tak boleh basuh najis. Itulah sebenarnya. Tapi orang ni basuh ke mana? Basuh kawasan sebanyak 3 kali tempat yang kena najis tu. Jika perintah ini diberikan kepada najis yang tidak pasti, maka pada najis yang pasti dan lebih jelas perlu ditekankan. Hadis ni sebut ni kemungkinan kamu tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Maknanya kalau ada sakit baki di punggung itu. Sebab tu sebenarnya saya dalam pemerhatian saya setakat saya baca rujuk beberapa kitab lah. Di hak ni memang pandang Imam Syafi'i itu ulama bagi perhatian tu. Sebab kita kalau tempat kita ni dak memang amal orang kita ni memang begitu. Kebanyakan mungkin tidak. Nak tidur tak ambil wuduk. Sebelum ambil tidur dia basuh dulu kemaluan tu. Pertama sekali nak bersama isteri walaupun tidak melakukan jima' tu, itu termasuk sunnah kebersihan. Makna bersih sungguh tu. Jadi makna kita kata kawasan kemaluan apa bersih seperti kawasan telinga juga. Itu. Jadi kalau begitu kemungkinan ada tu tidak ada. Tetapi kuku mana ulama kata tetap sunnah juga. Sebab apa? Sebab najis ni dia bila sebut kekotoran, sebab dalam hadis ni tidak disebut, cuba perhati dalam hadis ni tidak disebut najis tu. Cuba kita tengok dalam hadis tak ada sebut najis. Kamu tidak tahu di mana tangan kamu berada. Dia istilah kotoran dengan najis dia berbeza. Kena ingat tu. Kita kata korek hidung tu dia kotor dah tu tangan tu. Tak, kalau nak celup alai tak minum dah itu. Padahal bukan najis tu. Tak najis. Kita korek hidung lah kalau ada tu, sebenarnya kita panggil tahi hidung, dia bukan najis tu. Kotoran kerana keseksa daripada hingus dan sebagainya. Hak tu tidak najis tu. Tapi kotoran hak tu boleh jadi termasuk juga tidak semestinya najis. Katakanlah dia garu di bawah ketia, itu tidak najis tu. Tapi kukuk mana pun kotoran. Maknanya hadis ni bukan merujuk pada najis saja ni. Merujuk juga kepada kotoran. Hak beratnya najis. Jadi kalau kita tidak mengambil najis pun tangan kita garu tu dia akan lekat. Jadi tak sesuai lah nak celup dalam bekas air tu. Lebih baiknya basuh terlebih dahulu. Ini nampak sangat Nabi tekankan pada kebersihan itu. Nampak sangat Nabi tekankan sangat orang Islam ni kena bersih. Itu yang dimaksudkan di sini. Sebab tu dia kata mustahab. Mustahab tu. Kalau tidak kerana najis pun, kerana mesti kotor tu. Tama-tama kalau berpeluh, kita kata di celah-celah anggota-anggota kita kata yang agak boleh terperangkap dia punya kita kata peluh dan sebagainya menyebabkan berbau tu saja. Padahal tidak najis. Bau tidak najis walaupun kita tu. Hak tu pun kena itu juga. Tu parut lagi. Air liur basi ni saya lihat tak. Tak duk jamah mulut ke apa tu tak. Bau dia pun bengis seorang lain. Tidak najis tu. Tidaklah boleh kita kata najis seperti itu, tidak. Tapi kotoran. Sebab tu dalam setengah itu dia kata qadhif. Qadhif ni mana kotoran, bukan najis. Itu maksudnya. Jadi kalau kita bincang dari sudut tu, maknanya tidak semesti tidur waktu malam. Tidur bila-bila pun boleh. Cuma di segi istimbaknya yang ini basuh 3 kali itu termasuk dalam. Cuma kena ingat basuh 3 kali ini memang disebut. Cumanya ada juga ni dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram tu lah. Mana dalam kitab itu antara kitab baru dia sebut
Sedangkan kenyataan ini lama dah kita ada. Baik, basuh 3 kali tak apa maksud? Kenapa ada dalam kitab fiqh Syafi'i kalau dia tak yakin 3 kali, dia buat 5. Kalau tak yakin 5, buat 7. Apa maksud? Maksudnya kita kena yakin bersih. Jadi 3 kali itu sebenarnya satu ibarat yang mengisyaratkan kepada yakin. Ada ulama kata begitu. Sebab tu kalau kita ambil wuduk 3 kali, tujuan nak rata. Nak rata. Gini. Jadi kalau kita ambil wuduk 3 kali itu lagu mana 3 kali itu? Kalau cebok gini kita nampak 3 kali, tapi guna paip macam mana? Bukan cebok paip tu. Kalau kita hala dah pun jauh sikit. Sekali. Patut hala pula. Lain pula. Gitu kah? Sebab tu ulama kata maksud 3 kali itu makna biar yakin tanpa membazir air. Yakin 3 kali rata cukup dah. Sebab kalau nak kira tu dia kena buat lari tangan tu 3 kali. Ataupun macam mana nak kira 3 tu. Sebab itulah di situ 3 pun ulama kata maksudnya nak suruh, maknanya ni hak bagus basuh, bukan hak mas ni tak apa, ni hak basuh. Basuh dia kena rata, tidak syarat rata. Sebenarnya kalau mengikut ulama dia kena rata, cuma gosok tu tidak syarat. Gosok tu tidak syarat. Tapi gosok tu termasuk dalam sunanul wudu. Ni hak kita bincang ni. Sebab itulah perbincangan kita lebih pada sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat Nabi dulu dia tak tahu, dia tak fikir pun mana sunat mana, dia tak fikir pun sahabat Nabi dulu. Cuma dia kata Nabi buat macam mana. Sebab tu kalau kita tengok Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dalam riwayat, bila ada sahabat tabi'i minta supaya tunjuk praktikal wuduk secara amali, dia tidak perjelas pun hak ni sunat, hak ni rukun, dia tak sebut. Bila dia buat, mu tengok molek aku buat, dia pun buat. Sayyidina Uthman pun gitu dalam riwayat. Sayyidina Ali pun mu tengok aku buat. Hak aku buat ni dia kata ini seperti aku tengok sendiri. Itulah kamu buat dia serupa. Mana dia ambil kira serupa dengan Nabi tu. Jadi kita tidak tahu hak mana pun tak apa. Cuma tahu tu lebih baik lah ulama kata. Bila kita tahu hak mana rukun itu dari segi akademiknya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi sahabat Nabi dulu dia kira serupa. Kok pentingnya serupa dengan Nabi. Hak tu hak asal. Hak tu ya duk ngaji suku sembah pokok nyah ni kita kata. Dapat ulama kata sakit punggung-punggung ngaji. Dah main 7-8 tahun. Duk cokoh tidak duk kita kapek gini dulu. Sakit punggung-punggung dia tu ngaji. Apa tu? Nak tahu seperti sahabat Nabi tahu tentang Nabi. Tu. Barulah kita buat ibadat tu rasa sedap, seronok. Baik. Mustahak dibasuh kawasan najis itu. Yang keenam, mustahak dibasuh najis yang tidak jelas dan tidak memadai dengan renjisan sahaja. Ia berdasar kepada sabda Nabi dalam hadis ini sehingga dia membasuhnya. Baginda sallallahu tidak berkata sehingga dia membasuhnya atau merenjiskannya. Maknanya tidak memadai. Kalau najis lah, kalau najis dia tidak memadai dengan renjis. Sebab tu Nabi suruh basuh. Basuh ni begini, dalam riwayat ni tidak jelas. Dalam riwayat lain kita akan jumpa tu basuh tu mana curah air. Katalah ni satu bekas air, katakanlah ni bekas air. Ni cawan bekas air, sebelum dicelup Nabi suruh basuh. Basuh. Kemudian ni pula basuh. Mana basuh? Di situ ulama fiqh ambil bila najis dia tidak, ni mana najis bukan najis mukhaffafah lah ni. Maknanya perlu dibasuh, bukan direnjis. Tak cukup renjis tu. Berdasar ni lah. Ketujuh, mustahab mengambil sikap berhati-hati dalam soal ibadat dan lain-lain selagi mana sikap berhati-hati tidak membawa kepada was-was. Perbezaan had was-was dan berhati-hati akan dibincangkan dengan lebih terperinci dalam bab tentang bekas, bab kitabul inak. Kita akan bincang tentang kitabul inak, tentang bekas yang digunakan untuk berwuduk tu. Itu perbincangan khusus. Di situ dibincang tentang was-was itu. Kok mana pun di sini basuh tu supaya tidak timbul dalam kepala kita tangan tu masih kotor air. Macam mana air tu? Tak timbul tu air tu, tak timbul tu. Mana bila kita basuh yakin tak timbul, hati kita tenang. Hak tu hendaknya. Itu termasuk dalam ihtiyat, cermat. Ke-8 yang terakhir ke-8. Lain itu kita bincang semula. Yang ke-8 ni dia sudut fiqh. Mustahab atau mustahak ni setengah ulama kata makna sunat. Setengah ulama kata mustahab ni bawah lagi pada sunat, tapi dianggap baik. Mana boleh pahala juga. Itu makna mustahab. Mustahab atau dituntut penggunaan lafaz kinayah, secara kinayah lafaz yang tidak terang dalam bentuk sindiran.
pada perkara yang dirasa kejelek untuk disebutkan secara jelas. Kerana itu Nabi SAW bersabda, kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Itu isyarat pada kawasan sulit itu, garu kawasan sulit. Itu maksudnya. Baginda SAW tidak berkata mungkin tangannya mengenai duburnya atau kemaluannya atau najis, atau Nabi tak sebut terang. Sebab berlapik itu sudah memadai di sini. Penggunaan kinayah, yakni bahasa sindiran tidak dengan bahasa yang terang, jika tidak menimbulkan kekeliruan dan silap faham terhadap maksud yang dikehendaki. Jika tidak, maka mesti menggunakan bahasa yang jelas. Jadi kalau kita faham daripada hadis ni, sebenarnya bila Nabi berkias gitu, dia ada unsur tidak jelas. Di mana tangan bermalam, boleh jadi setuh kemaluan. Kalau kemaluan ni melibatkan najis, tapi kalau sekadar garu di bawah ketiak, itu hanya daki saja. Kukuk mana pun semua itu paling tidak adalah kotoran, akan melekat. Kalau najis lagi berat. Kalau kotoran pun Nabi suruh basuh dah, apatah lagi kalau melekat itu najis. Semua ini adalah dalam konteks untuk nazafah, untuk kebersihan. Jadi untuk perbincangan seterusnya kita bincang pada minggu hadapan, insya-Allah. Okay, saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Sila. Maksudnya basuh tangan itu kita kira termasuk wuduk dah. Okey. Dia maksud gini soalan itu, kalau saya fahamlah. Sebab bila kita ambil wuduk kan mula-mula kita basuh tangan. Jadi hak kata basuh tangan ni, basuh tangan hak tu dah ko memadai gitu. Basuh tangan hak tu. Hak tu khilaf ulama. Setengah ulama kata termasuk dah, ada kata termasuk dah. Makna padang hak tu dah. Jadi hak celuk tu kira-kiranya untuk hak anggota seterusnya. Ada yang kata begitu. Tapi setengah ulama kata tidak. Basuh hak tu untuk supaya dia tidak menjejaskan air tu, sebab tangan kotor. Tapi setengah ulama tak, termasuk dah tu. Basuh tangan tu. Kayak dia tangan ni kan ada setakat pergelangan tangan, ada sampai ke siku. Hak sampai ke siku tu, hak dalam apa ni? Hak sebut dalam Quran ruku tu sampai ke siku. Mana hak ni kira sunat lah. Hak basuh tangan sampai sini tu sunat. Hak yang jadi anggota wajib daripada ni sampai ke siku ilal marafiq itu. Tu memang dia panggil rukun atau bab rukun tu. Jadi berkait dengan soalan tadi, maknanya kalau kita basuh tangan tu, lepas tu kita tak basuh dah tangan setakat ni. Kira pada dengan tu. Memang ada ulama kata boleh gitu. Termasuk dah tu. Ada yang kata begitu. Gitulah. Khilaf lah. Khilaf. Sebab tu bagi saya, kalau dalam kih kita guna paik sudah memadai. Sebab kita tak celup pun. Sebab itulah ulama kalau kita tengok dalam kitab perincian lah, basuh tangan tu bukan main-main. Dia buat gitu lah. Ni dia buat gitu. Sebab nak suruh itu hak dekat di kuku-kuku tu dia buat gitu. Mana nak suruh bersih sebab dia gini, maksud basuh ni kalau dalam syarah hadis ni, dalam Tawdihul Ahkam tu, basuh ni maknanya sampai hilang daki lah. Gosok lah. Dal, dia panggil dal. Dal tu mana gosok? Dal. Bukan sekadar buat gitu. Gosok. Dalk. Itu makna dalk. Sebab tu Nabi kata tak kailah 5 kali ambil wudu tak bersih lagi. Masih kotor lagi. Itu dari sudut tu. Jadi kira-kiranya termasuklah tu. Okey. Jadi kita setakat itulah dulu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.